Ha? Boleh? Tu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي وسدد لساني واهد قلبي بحق نبيك محمد صلى الله عليه وسلم. اللهم أغننا بالعلم وزينا بالحلم وأكرمنا بالتقوى وجملنا بالعافية. نوينا التعلم والتعليم والتذكر والتذكير والنفع والانتفاع والإفادة والاستفادة والحث على التمسك بكتاب الله وسنة رسوله صلى الله عليه وسلم ودعاء إلى الهدى والدلالة على الخير ابتغاء وجه الله مرضاته وقربه وثوابه سبحانه وتعالى آمين يا رب العالمين. وقال شيخ المكسوات 10 bagi 2 daripada atas. وقال شيخ المصنف رحمه الله تعالى ونفعنا الله بعلومه وبعلومكم وبعلوم مشايخنا في الدارين آمين يا رب العالمين. Kata pengarang Asy-Syaikh Tuan Guru Haji Cik bin Ahmad Al-Qadahi rahimahullahu ta'ala. Dan keempat daripada 6 rukun iman ialah percaya dengan segala rasul. Percaya dengan segala rasul. Bila kata rasul ni masuk sekali nabi lah. Martabat rasul lebih mulia daripada nabi. Dan perbahasan antara nabi dan rasul terbelah kepada 2. Pertamanya dari sudut lafaz, yang keduanya dari sudut makna. Dari sudut lafaz, Nabi itu khilaf 2. Pertamanya sama ada dengan mahmus. Mahmus tu baca hamzah. Nabiun tu pandangan pertama. Kalau atas pandangan mahmus, Nabiun, maka dia bermakna dia bermakna an-naba. An-naba makna khabar, pemberitahuan. Tu an-naba. Ya, asal daripada an-naba. Kalau kita mahmus, kalau baca an-nabi'u ataupun nabi'un, tu pandangan pertama. Pandangan kedua tidak dimahmuskan, tidak dihamzahkan, iaitu baca an-nabiyyu. Kalau makna an-nabiyyu asal dia ambil daripada an-nabwah. An-nabwah. Kenapa an-nabwah? An-nabwah itu dia panggil dinamakan nabiyun tanpa hamzah kerana tingginya darjat dan mulianya darjat orang tersebut. Dalam kitab sebut lirtifa'ihi wa syarafihi, kerana tertingginya darjat orang tersebut dan mulianya darjat orang tersebut. Tu. Ini khilaf ulama lah nak baca nabiun ke nabiyun. Tu khilaf situ. Kalau dalam qiraat, contoh dalam qiraat, Imam Nafi' radhiyallahu ta'ala anhu, salah seorang daripada imam daripada qiraat yang 7 dalam Quran, semua dia baca nabiun. Semua dia baca nabiun kecuali 2 ayat saja. Semua dia baca nabiun kecuali 2 ayat. Iaitu contohnya in wahabat nafsaha lin nabi. In wahabat nafsaha lin nabi. Dia tak kata lin nabii dah. Tu ayat pertama. Ayat keduanya wala tadkhulu buyutan nabi. Jangan kamu masuk buyutan nabi, rumah nabi. Dia tak baca an-nabiu. Selain daripada ayat tu dia baca dengan hamzah, iaitu an-nabiu. Begitu juga riwayat Syu'bah ada sebahagiannya baca an-nabiu. Kalau mazhab Hafs an Asim dia baca an-nabiu lakah. Dia khilaf dari sudut lafaz tu. Khilaf dari sudut makna pula. Dari sudut makna Dari sudut makna rasul dengan nabi.
Nabi dengan Rasul pandangan pertama sama makna dia. Tu pandangan pertama. Tapi pandangan pertama ni tidak kuat lah. Pandangan yang kuat dan yang betulnya ialah berbeza antara Nabi dengan Rasul. Iaitu Rasul tu disuruh menyampaikan kepada umat apa yang sepatutnya disampaikan. Benda yang sampai kepada Rasul ni ada kalanya disuruh Allah Ta'ala sampai kepada umat, ada kalanya tidak disuruh sampai kepada umat, bahkan dipilihkan, diberi pilihan, nak sampai pun boleh, tak sampai pun boleh. Yang ketiganya tak boleh menyampaikan, hanya untuk Rasul saja. Tiga benda tu. Antara tiga tu yang wajib menyampainya yang pertama, iaitu yang mesti Allah Ta'ala suruh mereka itu menyampai kepada umat, itu yang wajib disampaikan. Adapun pilihan Nabi SAW nak sampai ataupun tidak, itu ikut Nabi lah. Ada setengah yang disampai, ada setengah yang tidak. Dan yang ketiga, tidak sampai langsung. Itu khusus untuk Rasul saja, bukannya untuk umat. Itu beza antara Rasul dengan Nabi. Tu. Kemudian kata musannif rahimahullahu ta'ala, dia kata itu Rasul lah. Jadi Rasul, jadi kita kata dulu dah, Rasul tu jumlah dia tawakuf. Seperti mana Nabi-Nabi jumlah dia tawakuf, iaitu tawakuf terhadap ilmu Allah Ta'ala. Tidak kita tetapkan jumlah. Kalau ikut jumlah pun pandangan ada juga. Jumlah Rasul itu ada yang 313, 314, 315. Tapi pandangan muktamad tawakuf. Kalau Nabi sekati 204,000, 124,000. Ada yang kata lain, yang pandangan muktamadnya tawakuf. Kerana takut kita menabikan atau merasulkan seseorang yang bukan Nabi dan Rasul, ataupun kita tidak mengakui Nabi ataupun Rasul seseorang yang sepatutnya Nabi dan Rasul. Itulah sebabnya kita pandangan muktamadnya tawakuf. Dan kelima daripada 6 rukun iman, percaya dengan hari akhirat, iaitu percaya start daripada kita mati itu apa akan berlaku. Dia ada akhirat sughra, akhirat kubra, akhirat kecil, akhirat besar. Tanda kiamat kecil, tanda kiamat besar. Bukan akhirat, betul lah tu. Tanda kiamat kecil, tanda kiamat besar. Tanda kiamat kecil sebagainya ulama sebut, mati itu tanda kiamat kecil lah. Dah berlaku dah kiamat, start pada tu. Mati, masuk kubur, bangkit kubur, al-hashru wan nashru. Berlaku an-nashru, dihalau kepada mahsyar. Kemudian al-hashru, tinggal ataupun waqif ataupun berdiri di pada mahsyar. Itu an-nashru wal hashru. An-nashru dihalaukan, al-hashru bila dihalau dikumpulkan satu tempat. Itu akan berlaku. Kemudian akan berlaku hisab. Hisab pula khilaf ulama pula, hisab dengan apa? Hisab dengan amalan kita ke? Amalan kita akan jadi jisim ke? Ataupun hisab dengan kitab amalan kita sendiri ke? Ataupun kita sendiri yang akan timbang. Jadi khilaf tu. Khilaf banyak dah tu. Sama ada amalan kita dijisimkan Allah Ta'ala kemudian ditimbang, ataupun kitab amalan kita yang ditimbang, ataupun diri kita sendiri yang ditimbang. Tu khilaf. Lepas hisab pula masuk sirat. Sebelum sirat tu ada telaga haud Nabi SAW. Hal tu pun khilaf, ada satu ke ada dua. Kalau ada satu dekat mana, kalau ada dua dekat mana. Kalau yang kata ada dua, sebelum sirat dan selepas sirat. Selepas sirat dan sebelum sirat, tu bagi pandangan yang kata ada dua. Antaranya Imam Al-Qurtubi rahimahullahu ta'ala berpandangan dua sirat. Itu dinukilkan oleh Al-Imam Asy-Syarqawi rahimahullah dalam Hasyiatus Syarqawi 'ala Al-Hidhili Syarh Ummil Barahin. Dan juga disebut juga dalam kitab Ightinamul Fawaid Syarah Qawaidil Aqaid, khilaf berlaku berkenaan dengan telaga haud Nabi sallallahu alaihi wasallam. Lagi lepas tu telaga haud lah tu ada masuk titian sirat. Titian sirat tu pun berlaku juga. Mesti sabit juga. Mesti kita yakini sirat itu ada. Cuma berbeza cara nak lintas tu berdasarkan amalan seseorang dan tahap kesempurnaan iman seseorang berdasarkan amalan dia. Ada yang sepintas ada yang sepintas kilat, yang paling laju lagi sekelip mata ataupun yang laju, kemudian sepintas kilat. Lepas tu kuat seperti angin taufan. Lepas tu orang yang berkenderaan kuda, orang yang berkelajuan kuda. Lepas tu ada yang berlari, ada yang berjalan, ada yang merangkak dan sebagainya. Dan orang yang sembahyang berjemaah, dia punya sirat dia nak lalunya ialah masjid-masjid dan surau-surau yang dia pernah sembahyang. Itu semua disebut dalam Hasyiatus Syarqawi 'ala Al-Hidhili Syarh Ummil Barahin. Boleh tengok situ.
Kemudian kata musannif, dan keenam daripada enam, iaitu percaya. Kita tengok kitab ni dia bincang dia bincang apa nama tu, rukun iman yang 6 ni semua ni. Dia bincang satu-satu. Dia seolah macam kitab Qatrul Ghaith lah, cuma dia detail sikit. Tu Dan keenam daripada 6, percaya dengan qadar, iaitu qada dan qadar. Dia kata sebut qadar dia. Kalau ikutkan qada dan qadar. Sebab apa kita kata qada dan qadar, bukan qadar dan qada? Ada rahsia dia. Makrufnya tanah Melayu kita ni mazhab Asy'ariyah dalam akidah. Maka qada tersebut menunjukkan kepada kehendak Allah Ta'ala sejak azali, dan ilmu Allah Ta'ala apa yang akan berlaku. Jadi benda tu ada dulu, barulah qadar. Qadar ni merujuk kepada ijadullah lil asya'. Allah Ta'ala mengadakan sesuatu. Jadi mengadakan sesuatu berkemudian, berkehendak ataupun berpengetahuan terhadap sesuatu itu dulu. Disebutkan qada baru qadar. Itu Asy'ariyah. Kalau Maturidiyah terbalik. Maturidiyah terbalik. Qada itulah Allah Ta'ala mengadakan sesuatu, qadar itulah Allah Ta'ala kehendak dan juga tahu sejak azali. Terbalik gitu ya. Dia panggil khilaf lafzi lah, bukan khilaf hakiki. Tapi sebagai ulama, kata Al-Imam Musawi radhiyallahu ta'ala anhu, sebagai ulama dia dia menggabungkan antara pandangan Asy'ariyah Maturidiyah. Jadi apa? Dia jadi ijadullah al-asya'a ala tariqi ta'alluqil ilmi wal iradah. Ijadullahi, mengada oleh Allah Ta'ala, al-asya'a, akan sesuatu, ala tabqi ta'alluqi, ala tabaqi ta'alluqil ilmi wal iradah, selari dengan ta'alluq ilmu dan iradah. Dia gabung gitu. Itu qala ba'duhum sahaja. Ijadullah al-asya'a ala tabaqi ta'alluqil ilmi wal iradah. Allah Ta'ala mengadakan sesuatu berdasarkan ta'alluq ilmu dan juga iradat Allah, selari. Tak lari sikit pun. Itu dalam ayat tersebut yang Ja'arah tu, wa wajibun imanuna bil qadari wa bil qada kama ata fil khabari. Wa wajibun imanuna bil qadari, wajib iman dengan qadar, iaitu dengan apa yang Allah Ta'ala akan adakan. Wal qada, dan qada, iaitu apa yang Allah Ta'ala kehendak dan Allah Ta'ala ketahui. Itu berdasarkan Asy'ariyah lah. Kama ata fil khabari, seperti mana telah datang al hadis. Itu qada dan qadar. Jadi qada dan qadar dia menentukan apa? Sama ada baik, itu disebut baiknya qadar dan jahatnya qadar. Baik dan jahat semua daripada Allah. Itu Ahlus Sunnah wal Jamaah. Mu'tazilah hak jahat bukan daripada Allah. Kerana kalau jahat daripada Allah, makna Allah Ta'ala zalim lah. Bukan, Allah Ta'ala itu telah menentukan kejahatan. Maka kejahatan ni, kalau Allah Ta'ala tentu pada seseorang, dan dengan kejahatan tersebut menyebabkan dia masuk neraka, zalim Tuhan. Tu cara dia. Zalim Tuhan itu. Kita Ahlus Sunnah, Al-Imam Abu Bakar Al-Baqillani, Qadi Abu Bakar Al-Baqillani radhiyallahu ta'ala anhu jawab, zalim itu bermaksud ialah mengambil hak seseorang yang lain. Jadi sekarang ni kita ni hak Tuhan ke hak kita? Diri kita ni bukan hak kita. Diri kita ni ialah hak Tuhan. Jadi kalau Allah Ta'ala nak masukkan kita dalam syurga ke, dalam neraka ke, tak dipanggil zalim. Yang dikira zalimnya kita buat dosa. Kita yang buat pahala tak apa, tak zalim. Hak zalimnya apa dia? Buat dosa diri sendiri. Itu menzalimkan diri sendiri. Tidak ada istilah Allah Ta'ala menzalimi manusia. Tidak ada. Bahkan manusia lah yang menzalimi diri dia sendiri dengan dosa dan maksiat. Wal'iyadu billah. Habis. Yakni, apa maksud dia? Percaya sekalian perkara itu dengan takdir Allah, iaitu dengan perbuatan Allah Subhanahu Wa Taala menjadikan dia sama ada baik ataupun buruk. Ialah Allah Ta'ala itu yang menjadi sekalian itu, sekalian benda yang baik dan sekalian benda yang jahat. Itu semua, itu i'tiqad Ahlus Sunnah wal Jamaah. Namun begitu, bila kita sandarkan kebaikan, kita sadar kepada Allah, kita tidak sadarkan keburukan kepada Allah Ta'ala, walaupun hakikatnya itu daripada Allah. Dari sudut sebutan adabnya, kita sandarkan keburukan pada diri kita, sandarkan kebaikan kepada Allah Ta'ala.
Lepas tu kalau ceramah tu, yang baik daripada Allah, yang jahat daripada diri saya sendiri. Tu cakapan adab tu bukan dari sudut i'tiqad. Tapi kalau dia i'tiqad begitu dan cakap begitu, salah lah. Yang tak maunya i'tiqad jangan gitu. I'tiqadnya semua daripada Allah Ta'ala. Qul kullu minallah. Semua daripada Allah Ta'ala. Kecuali dari sudut cakapan adab, tu lain lah. Cakapan adab tu cakapan adab kita pada Allah Ta'ala. Kadang-kadang benda tu betul tapi hukumnya haram. Seperti mana kita kata Allah Ta'ala mencipta babi, mencipta kera. Hak tu buruk, hak tu betul, tapi hak tu hukumnya haram kalau cakap saya saja, melainkan dalam majlis ilmu. Cakap hak benda tadi tu, Allah Ta'ala mencipta kera, babi dan sebagainya tu, dalam kitab Sirajul Huda dia kata khilaf 3 pandangan. Pandangan pertama kata boleh mutlaqan, boleh saja. Sama ada dalam majlis ilmu ke bukan dalam majlis ilmu, bolehlah kau. Yang pandangan kedua kata tak boleh langsung mutlaqan, sama ada majlis ilmu ke luar majlis ilmu ke, tak boleh nak kata Allah Ta'ala itu mencipta kera, khizir dan sebagainya. Pandangan yang ketiga, dan ini pandangan muktamad, iaitu boleh ketika dalam majlis ilmu dan hukum dia haram selain daripada itu. Apa-apa saja yang beri waham, perkataan yang beri waham walaupun betul, hukum dia haram. Seperti kata Al-Quran itu makhluk, hak tu betul tapi hukum dia haram bila cakap luar dari majlis ilmu. Kadang beri waham kata sifat perkata Allah, sifat kalam yang ada di Tuhan itu pun baharu. Kerana Al-Quran dengan sifat kalam Allah Ta'ala saling berkait antara satu sama lain, maka hukum dia haram apabila kita kata Al-Quran itu baharu di luar daripada majlis ilmu. Kemudian kata musannif rahimahullah, soal macam mana percaya dengan Allah. Ni macam qatrul ghaith ni. Qatrul ghaith pun soal jawab juga. Macam mana kita nak percaya yang ni yakin beriman dengan Allah Ta'ala? Dia pun jawab satu-satu. Ni sifat 20 dah ni. Jawab daripada soalan tadi, wajib atas tiap-tiap. Jadi atas lil mudarrah, wajib syarak lah. Bukan wajib pada akal. Bukan wajib pada adat. Bukan wajib pada akal, silap. Bukan wajib pada akal. Kalau wajib pada akal, dia akan kata wajib bagi, bukan wajib atas. Ni wajib atas, makna ni ada mudarat kalau tidak buat, hukum dia berdosa. Wajib atas mukallaf percaya dan i'tiqad yang jazim. Percaya dan i'tiqad. Kalau dalam kitab Al-Misbahul Munir, syarah pula, karangan Syekh Abdul Aziz bin Ismail Al-Fatani, Pak Tua Bapak Ismail sepanjang rahimah hafizahullahu ta'ala, dia kata wajib atas tiap-tiap mukallaf mengetahui serta i'tiqad. Kerana i'tiqad tanpa mengetahui tidak boleh juga. Kalau i'tiqad saja tapi tak belajar, tak boleh. Kerana Imam Al-Ghazali radhiyallahu ta'ala anhu sebut dalam ayyuhal walad, al-ilmu bila amalin jununun wal amalu bila ilmin la yakunu. Al-ilmu bila amalin jununun, ilmu tanpa amalan itu gila. Wal amalu bila ilmin la yakun, dan beramal tanpa ilmu itu sia-sia. Jadi sekarang ni kita nak beramal apa? Nak beramal dari sudut i'tiqad yang betul. Jadi bila kita i'tiqad yang betul, kita nak i'tiqad betul, maka mesti kena ada ilmu, mesti kena tahu macam mana cara kita i'tiqad dengan betul. Walaupun kita i'tiqad tu tanpa belajar pun betul, tapi takut-takut betulnya itu kebetulan, bukannya betul. Kerana kita i'tiqad tersebut bukan berdasarkan ilmu, ikut dan kita Maka sebab tu dalam kitab Misbahul Munir sebut hendaklah dia ketahui serta i'tiqad. Kadang-kadang orang tu i'tiqad tanpa dia ketahui. Seperti seperti Nasrani lagi teruk. Nasrani ni dia i'tiqad sungguh ada Tuhan tapi silap Tuhan. Silap Tuhan. Hak tu dia panggil dhalin, orang yang sesat. Dia i'tiqad dah ada Tuhan, okey betul lah, tapi silap pula Tuhan. Dia kata Isa Tuhan. Dia kata Isa Tuhan, ataupun Tuhan menyerak dalam badan Nabi Isa, dan macam-macam lah mazhab mereka tu. Tu sesat kat situ pula. Ataupun dia itu mengetahui tapi tak i'tiqad. Hak tu macam orang Yahudi pula. Dia tahu tapi tak i'tiqad. Dia tahu Nabi itu Nabi itu Nabi, Allah Ta'ala tu Tuhan. Dia tahu dah tapi tak i'tiqad. Kita mengaji dah tapi tak i'tiqad. Tak boleh tak sah iman. Orientalis dia mengetahui, dia mengaji mendalam tapi dia tidak i'tiqad, dia kafir juga. Tu jadi tak sah juga iman. Jadi dia kena tahu serta i'tiqad. Tidak memadai i'tiqad saja tanpa tahu, dan tidak memadai tahu saja tanpa i'tiqad.
Kata musannif rahimahullahu ta'ala, i'tiqad pula yang jazim. Bila kata yang jazim, iaitu yang kuat, yang kukuh, yang yakin, maka keluarlah 5. Pertamanya jahil, keduanya dhan, ketiganya syak, keempatnya waham. 4. Jahil, syak, waham, zan. 4 tu. Kau keluarlah tu. Kalau i'tiqad dia i'tiqad yang jahil, tak tahu apa, tapi i'tiqad tak boleh. Itu dia panggil i'tiqad tanpa ilmu tu. Ataupun dia i'tiqad tapi waham pun tak boleh. I'tiqad tapi syak lagi tak boleh. I'tiqad tapi dhan pun tak boleh. Sebab ini bukan fiqh. Kalau fiqh, 2 saja diterima, yakin dan dhan. Adapun syak dan waham tertolak. Al-yaqinu la yuzalu bisyakki, yakin itu tak dapat dihilangkan dengan syak. Kemudian ala ibrata bitawahhumi, tidak akan diambil kira dengan tawahhum, dengan waham. Ini tak boleh. Waham dengan syak tidak diambil kira dalam syarak. Andai kata diambil kira, maka susahlah manusia ni nak ibadat. Asyik syak, pas syak. Macam mana nak buat ibadat tau? Tak ada penyelesaian. Jadi ulama fiqh bagi penyelesaian dah. Kalau syak, ambil hak yakin. Kalau dia waham tu tak ambil kira. Senang. Jadi senang. Kira zan dengan yakin. Kalau orang belajar tahulah, hak ni aku syak ni, ambil hak yakin. Sebab kita ni tak tahu. Setiap keadaan kita ni, kadang-kadang ada yang syak, ada yang waham, ada masalah apa, ada jadi syak pula. Allah ni rakaat 3 ke 4, tadi aku basuh kaki dah, ada jadi syak lah kau. Jadi ada keadaan yang syak tersebut tak payah buat. Ada yang kata, ada kalau syak tersebut kena buat semula, ambil hak yakin. Ada yang syak tersebut tak payah buat kerana al-aslu adamu, asalnya tak ada. Itu tengok pada masalah fiqh satu persatu. Dia macam-macam masalah, macam-macam jawapannya berkaitan dengan syak. Bila kata syak, al-yaqinu la yuzalu bisyakki, dan masuk juga kaedah al-aslu adamuh, asalnya tak ada benda tu. Bila kita syak tak ada, maka kena buatlah benda supaya benda tu ada. Tu mana tadi? I'tiqad yang jazim, Allah itu ialah yang disembah dengan sebenarnya. Allah itulah, ni i'tiqad ni, Allah itu ialah, Allah itu yang disembah, yakni Tuhan yang sebenar, yang disembah dengan sebenarnya, iaitu al-ma'budu bihaqqin, ataupun ma'budun bihaqqin. La ilaha ma'budun bihaqqin illallah, innamallahu ma'budun bihaqqin. Hanya maksudnya Allah itu jugalah yang disembah dengan sebenar. Itu maksud dia. Dia tu. Jadi apa-apa i'tiqad menyebabkan Allah sahaja yang kita i'tiqad Allah sahaja yang wajib disembah, yang mesti disembah dengan sebenar. Tu akidah yang betul lah. Itu asalnya akidah yang betul. Dia bukannya langsung kepada ngaji sifat 20 itu wajib. Tak, sabar dulu. Yang wajibnya kenal Tuhan, yang wajibnya tahu bahawasanya Allah itu juga Tuhan. Kalau ada pengajian-pengajian yang menyebabkan seseorang itu i'tiqad Allah sahaja Tuhan, itu nak hak tu. Kemudian sebenar, disembah dengan sebenar. Yang wajib baginya, yakni wajib bagi ni wajib akal. Bila kata wajib bagi, wajib akal lah. Wajib baginya yakni aklan, pada akal. Ini mesti kita terima baginya, bagi Allah tiap-tiap sifat. Dia eja begitu tu makna jamak lah. Macam kita Jawi ni, eja gitu tu makna jamak. Jamak bagi sifatun, sifatan ni sifatun, yakni sifat-sifat kesempurnaan. Jadi sifat Allah, kita belajar sifat 20 ni, sifat Allah tidak terbatas. Bukannya wajib belajar 20 saja. Bukannya Allah bukan Allah Ta'ala sifat 20 saja, bukan. Sifat Allah banyak, tapi yang wajib dipelajari secara tafsili atas tariqah Asy'ariyah Maturidiyah ni ialah 20. Itu pun pandangan yang masyhur. Pandangan yang rajih 13. Pandangan yang khilaf 24. 24 tu ambil mana? Tambah 4 lagi, iaitu sifat takwin, sifat idrak, kaunuhu mudrikan, kaunuhu mukawwinan. Jadi 24. Yang 24 tu khilaf. Khilaf tu mana? Khilaf pada 4 sifat akhir tu. Adapun hak rajih 13. Yang pandangan rajih 13 ni dia tak kira sifat maknawiyah, kerana faham dah daripada ma'ani. Yang 20 ni masyhur tapi marjuh. Masyhur orang kata mengaji sifat apa? Mengaji sifat 20. Orang tak kata mengaji sifat 13. Orang tak kata mengaji sifat 24 dah. Cuma yang 24 yang takwin,
apa tadi? Takwin, idrak, kaunuhu mukawinan, kaunuhu mudrikan. Hak tu khilaf lah. Ada yang sabit, ada yang tidak. Qadi Abu Bakar Al-Baqillani rahimahullahu ta'ala dinukilkan dalam kitab Faridatul Faraid fi ilmi al-aqaid, dia kata sabit kaunuhu mudrikan, kaunuhu mukawinan, sifat takwin dan sifat idrak. Itu akan datang, kita akan bahas. Jadi hak tu yang wajib belajar atas tariqah Asy'ariyah Maturidiyah. Asy'ariyah Maturidiyah bukan Ahlussunnah hak tu je. Walaupun ada ibarat dalam kitab Imam Murtada Az-Zabiri, kitab Ithafu Sadatil Muttaqin, Syarhu Ihya'i Ulumiddin, dia kata idza utliqa ahlus sunnati wal jama'ati fal muradu bihim al asy'ariyah wal maturidiyah. Apabila diitlaqkan disebut ahlus sunnah, idza utliqa ahlus sunnati wal jama'ati, apabila disebutkan ahlus sunnati wal jama'ati, fal muradu bihim, maka bermula perkara yang dikehendaki dengan mereka itu ahlus sunnah al asy'ariyah wal maturidiyah, asy'ariyah dan maturidiyah. Walaupun begitu ada ahlus sunnah tiga, dibagi kepada tiga. Pertamanya ahlul kalam. Ahlul kalam inilah asy'ariyah maturidiyah. Yang kedua ahlul hadis wal athar. Ini kebanyakannya golongan Hanabilah yang ahlus sunnah wal jamaah. Mereka bukan asy'ariyah, bukan turidiyah, tapi ahlul hadis wal athar. Atas tariqah ahlul hadis wal athar, cara akidah nak kenal Tuhan ni lain, bukan cara sifat 20 dah. Lepas tu yang ketiga ahlul kashfi wal wujdan, ahli tasawuf yang mempunyai kasyaf. Ahlul kashfi wal wujdan, mereka itu sampai tahap kenal Allah Ta'ala berdasarkan zawqiyah, yang mana tak perlu kepada dalil macam kita ni, dalil lebih kuat alam tak. Dia lebih dalam lagi. Itu kurniaan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Lain pula cara dia kenal Tuhan. Hak kita ni tarik sifat 20 atas mazhab ahlul kalam, itu asy'ariyah maturidiyah. Sifat 20 ni pula ada yang tahap payah, ada yang tahap senang. Kita hak yang kat orang-orang ni tahap senang sudahlah, tak payah hak tahap payah-payah. Kemudian kata musannif rahimahullahu ta'ala, dengan sifat-sifat kesempurnaan baginya tadi, sempurnaan yang tiada terhingga. Tak terhingga. Tidak terhingga. Sebab tu dalam kitab Mubarahim wa mimma yajibu wa mimma, sebahagian daripada perkara, iaitu sifat. Min tu min litab'id. Min tu min sebahagian. Bukan kata Allah Ta'ala ni ada 20 sifat ada. Ada dakwaan kata Asy'ariyah Maturidiyah ngaji sifat 20 saja. Dia kata Allah Ta'ala 20 sifat saja. Tu bohong lah. Tu tak baca dan tak belajar kita Asy'ariyah, dia pergi dakwah Asy'ariyah kata 20 sifat dia Tuhan. Bukan. Dia tak kata 20 tu yang wajib tafsiri. Tu pun khilaf. Tu pandangan masyhur, pandangan rajih 13. Pandangan hak khilaf lagi 24. Tu. Pilih mana satu, 13 ke 20 ke 24. Tu yang tak terhingga, dan tiada boleh habis bilang-bilangannya sifat-sifat kesempurnaan tadi. Tak habis. Jadi yang tak habis ni sifat kesempurnaan Tuhan. Allah Ta'ala tahu tak sifat kesempurnaan Tuhan yang tak ada habis? Tahu. Semalam aku bahas kita Ad-Durrul Thamin. Allah Ta'ala tahu ataupun tidak benda yang tak ada kesudahan. Benda yang tak ada kesudahan Allah Ta'ala tahu ataupun tidak. Dan kalau tahu tu tahu secara tafsir satu-satu ke ataupun ijmali. Jadi ahli falsafah kata, itu memang teruk lah. Ahli falsafah kata Allah Ta'ala hanya tahu secara ijmali saja semua perkara. Sama ada benda itu benda yang tak ada kesudahan ke, ada kesudahan ke, semua Allah Ta'ala tahu secara ijmali saja, bukan secara tafsiri. I'tiqad ini kafirun. Imam Ghazali radhiyallahu ta'ala anhu sebut dalam kitab Al-Iqtisadu fil I'tiqad 3 sebab kenapa kafir falasifah. Yang pertamanya kerana mereka menafikan ba'thi, iaitu menafikan kebangkitan hari kiamat. Yang kedua, mereka menafikan bahawasanya Allah Ta'ala itu tahu secara tafsiri. Dia kata secara ijmali je. Tafsiri ijmali ni contohnya Allah Ta'ala tahu pasir di Tok Jembah. Tu ijmali. Tapi Allah Ta'ala tak tahu berapa butir pasir kat Tok Jembah. Tu tafsiri. Dia kata Allah Ta'ala tak tahu tafsir, ijmali je. Yang ketiga, kerana mereka itu beriktikad bahawasanya qidam alam. Alam itu qidam, sama dengan Allah Ta'ala. Tu asal usul i'tikad falasifah yang sesat. Tu juga disebutkan dalam kitab
dalam matan Al-Kharidatul Bahiyah karangan Al-Imam Ahmad Ad-Dardir radhiyallahu taala anhu. Al-Imam Abul Barakat Ahmad Ad-Dardir radhiyallahu taala anhu. Jadi hak Ahlussunnah pula dia kata itu perkara yang tidak ada had, perkara yang tidak ada had, tidak ada khilaf di kalangan Ahlussunnah, Allah Taala tahu secara tafsili. Okey. Adapun benda yang Allah Taala, yang benda yang tak ada terhingga, mana tak ada terhingga? Contohnya sifat-sifat kesempurnaan Allah, tu tak terhingga kita kata. Nikmat syurga, tu tak terhingga kerana mereka khalidina fiha abada. Dan juga nafas ahli neraka ataupun azab api neraka juga kekal, juga tidak ada terhingga kerana mereka khalidina fiha abada. Ini lagu mana? Allah Taala tahu ataupun tidak benda yang tak ada kesudahan ni. Hak ni berlaku khilaf ulama pada dua pandangan Ahlus Sunnah. Pandangan yang mu'tamad dalam mazhab Ahlus Sunnah, Allah Ta'ala tahu secara tafsil terperinci benda yang tak terhingga itu. Itu disebut, dinukilkan dalam kitab Ad-Durrus Tsamin tu. Ad-Durrus Tsamin, ya betul, Ad-Durrus Tsamin semalam. Itu pandangan mu'tamad. Pandangan yang kedua menyebutkan bahawasanya Allah Ta'ala tak tahu benda yang tak ada kesudahan ni secara terperinci tak. Allah Ta'ala tahu secara ijmali saja. Benda yang tak ada kesudahan seperti nikmat syurga, azab neraka, nafas ahli syurga, hak tu Allah Ta'ala bukan tahu secara tafsir tapi secara ijmali. Syekh Suhaimi rahimahullahu ta'ala sebut jawapan dia dalam kitab Al-Muqtada Syarah Al-Hudhudi ala Ummil Barahin. Dia kata walaupun perkataan tersebut salah tapi tidak kafir. Kataan itu salah tau. Sebab yang pandangan muktamadnya ialah Allah Ta'ala mengetahui benda yang tak ada hingga ni secara tafsir terperinci. Pandangan kedua kata tak, bukan terperinci, secara ijmali. Kerana apa? Disebut dalam kitab Al-Burhan. Dia kata kenapa begitu? Dia kata dia kata sesiapa yang i'tiqad Allah Ta'ala tahu benda yang tak ada kesudahan ni secara terperinci, maka aku safihkan akal dia, aku bodohkan akal dia. Dia kata gitu. Dalam kitab Al-Burhan. Dalam kitab Al-Burhan dia cakap itu. Mana dia berpandangan kedua, iaitu Allah Ta'ala hanya mengetahui benda yang tak ada kesudahan ni secara ijmali, bukan tafsili. Kemudian dijawab pula pandangan yang dalam kitab Al-Burhan ni. Dia kata hak ni silap ni. Kalau kamu safihkan akal ni dengan makna kamu kata benda Allah Ta'ala mengetahui benda yang tak ada kesudahan ni bukan secara terperinci bahkan ijmali, salah. Kerana kamu sudah menggunakan kaedah qiyasul ghaib ala syahid, iaitu kamu telah mengkiaskan benda ghaib iaitu Allah ke atas syahid iaitu manusia, makhluk. Ilmu makhluk, bila kita kata mengetahui sesuatu, mana ada batas. Bila kita kata saya tahu ilmu fiqh, mana ilmu fiqh itu terbatas dalam satu hak, mesti terbatas. Tidak boleh kita ni faham kata ilmu manusia ni mengetahui benda yang tak ada kesudahan. Tak, mesti ada kesudahan. Jadi kamu sudah mengkiaskan ilmu makhluk ilmu Tuhan. Tak betul tu. Tak betul dalam bab ni. Atas kaedah ilmu kalamnya qiyasul ghaib ala syahid, kamu sudah mengkiaskan Allah Ta'ala dengan makhluk. Tak boleh itu. Lepas tu macam mana? Kami tak dapat jawab soalan ni kerana hakikatnya Allah Ta'ala tahu. Syekh Ad-Dusuqi, Syekh Muhammad bin Ahmad Ad-Dusuqi rahimahullah sebut dalam Hasyiatud Dusuqi ala Syarhi Ummil Barahin, bagaimana kita nak faham Allah Ta'ala itu mengetahui benda yang tak ada kesudahan secara tafsil. Dia kata akal kita tak boleh lebih daripada tu. Kita tawakuf ala ilmillah. Kita tak boleh dah mikir macam mana Allah Ta'ala boleh mengetahui benda yang tak ada terbatas tu, sedangkan akal kita hanya boleh fikir benda itu kalau dah tahu mana ada had lah, mana boleh tak ada had. Macam mana Allah Ta'ala tahu benda yang tak ada had secara tafsir? Tak boleh hari tu. Had tu ikut akal kita. Adapun ikut ilmu Allah Ta'ala boleh. Lagu mana hakikat dia? Allahu a'lam. Itu perbahasan kalam sikit. Itu berkenaan Allah Ta'ala mengetahui benda yang tidak ada kesudahan, seperti sifat-sifat kesempurnaan Allah, nafas ahli syurga, ahli neraka, nikmat dan azab api neraka, nikmat ahli syurga dan sebagainya. Kemudian kata musannif rahimahullahu ta'ala dan mustahil atasnya, atas Allah Ta'ala, tiap-tiap sifat kekurangan, iaitu semua sifat kekurangan yang tak ada kesudahan pun mustahil atas Allah.
Sifat kekurangan pun tak ada kesudahan juga. Yang secara tafsirnya hak 20 tu lawan bagi sifat wajib. Hak ni secara umum pun Allah Ta'ala sifat-sifat kekurangan dia pun banyak tak terhingga, yang Allah saja tahu. Dan itu ternafi kesemuanya daripada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Wajib kita i'tikad secara ijmali begitu. Tu. Dan mustahil boleh habis bilang-bilangan sifat kesempurnaan bagi Allah Ta'ala itu. Mustahil. Mustahil boleh habis ni dengan mana? Mustahil boleh ada hak tertentu mana sifat yang layak bagi Allah. Dah. Semua tu tak terhingga. Tetapi itu secara ijmali wajib kita faham. Tetapi istidraknya, yang wajib, perkara yang wajib atas tiap-tiap mukallaf akan sebagai wajib usuli. Wajib usuli dengan makna kalau dia tak i'tikad tu boleh kadang-kadang jatuh kufur. Wal'iyadzubillah. Kita dah buat dah, kita dah lalu dah istilah wajib usuli dulu. Itu wajib yang mesti kita kena terima, kena i'tikad, kalau tidak jatuh kafir. Wajib tu mengetahui dan i'tikad. Sini baru dia buah mengetahui. Tadi dia buah i'tikad lah. Percaya dan i'tikad. Ni baru dia buah mengetahui dan i'tikad. Maknanya mengetahui dulu, iaitu atas dasar ilmu dan belajar. Atas dasar belajar, mengetahui dulu. Dan i'tikad dengan tafsir. I'tikad iaitu dia percaya dan yakin. Lepas mengetahui, amalan dia ialah i'tikad. Mengenali, mengetahui, meyakini, itu i'tikad. I'taqada ya'taqidu i'tiqadan, itu masdar ataupun mustaq minhu dalam ilmu istiqaq. Dia tahu i'tiqad dengan tafsir satu-satunya sifat kesempurnaan yang wajib bagi, yakni wajib pada akal bagi Allah Ta'ala atas qaul, atas pandangan yang mu'tamad. Kerana kita kata tadi, pandangan yang kata ada 20 tu, itu pandangan masyhur tapi bukan mu'tamad, dia marjuh. Pandangan yang katakan 24 sifat, dia tambah 4 lagi, sifat takwin, sifat idrak, sifat kaunuhu mukawinan, kaunuhu mudrikan. Hak tu pun khilaf. Hak yang rajih dan mu'tamad 13. 13 sahaja. Tu. Hak tu tahu menurut tariqah pengajian sifat 20 ni. Dia mesti tahu secara tafsir terperinci satu persatu sifat kesempurnaan Allah Ta'ala yang menurut pandangan mu'tamad. Adapun hak tadi sifat kesempurnaan secara umum tu, hak tu secara umum je perlu i'tikad. Bukan makna 20 ni je perlu belajar. Hak yang lain-lain tu tak payah i'tikad dah, kena i'tikad juga, tapi secara umum saja. Hak ni i'tikad secara tafsili satu persatu. Tu kena tak i'tikad satu persatu. Tu sifat 20 yang kita akan datang satu-satu. Tapi hak dalam kitab ni dia tak buh sifat 20, dia sifat 13. Tu. Kemudian kata musannif rahimahullahu ta'ala, dia kata apa? Tu. Satu-satunya sifat kesempurnaan yang wajib bagi Allah Ta'ala atas kaum mu'tamad itu 13 sifat. Tetapi yang wajib, yang wajib tu mubtada', tetapi tu lakin, khabar dia situ. 13 sifat. Tu khabar dia. Khabar jauh tu, 3 line. 3 ke 2? 2. Tetapi yang wajib, ini tetapi bermula yang wajib atas tiap-tiap mukallaf sampai habis, itu yang wajib tahu tu 13 sifat. Tu khabar dia. Tiba-tiba 13 tu, tu khabar dia. 13 sifat jua makna sahaja. 13 sahaja. Yang wajib bagi Allah, yakni wajib pada akal, mesti kita terima sabit semuanya pada Allah. Sungguh semuanya pada Allah. Sebab apa kita kata sungguh sabit semuanya pada Allah? Kerana sifat yang sungguh itu, bila kita ibaratkan dengan sungguh, makna semua masuk lah. Sifat ma'ani masuk, sifat yang bukan ma'ani masuk juga. Kerana ma'ani itu ada, hak lain itu tiada, tapi sungguh. Tapi ma'ani itu ada. Bila kita kata sungguhnya ma'ani, maka dia itu termasuk juga. Apabila kita kata adanya sifat Allah Ta'ala, maka masuk ma'ani sajalah. Hak lain itu tak masuk lah. Sebab hak lain itu sifat ma'ani selain daripada sifat ma'ani. Contohnya wujud, sifat nafsiyah, salbiyah dan ma'nawiyah, dia bukan sifat wujudi, bukan sifat hak jenis ada, tapi dia itu tubudi, sifat hak jenis sungguh sahaja. Jadi kita kata, kita bahasakan 13 sifat yang sabit sungguh di Allah Ta'ala, mesti kita kena i'tiqad atas pandangan mu'tamad. Tu.
dan 13 sifat yang mustahil atasnya atas Allah Subhanahu wa taala, yakni 13 yang mesti tiada dan mesti tidak sungguh di Tuhan. 13 sifat ni kita belajar ni bukan untuk i'tiqad sabit sungguh di Tuhan dak, untuk ternafinya 13 sifat ni di Tuhan. Untuk menafikan 13 sifat ni di Tuhan. Hak tu fungsi dia. Kenapa diulang sifat mustahil sedangkan kita dah faham lazim daripada Allah Ta'ala bersifat wujud? Maka lazim bila kata Allah Ta'ala bersifat wujud, mana kita kata Allah itu mustahil tiada lah. Kenapa nak ulang lagi? Pertama tu, lepas kita mengaji sifat mustahil tu, kenapa nak ulang lagi sifat tiada? Kita dah mengaji sifat qidam tu, kenapa nak ulangi lagi sifat baharu dan sebagainya? Jawapannya ialah kerana al-jahlu fil aqidati khatarun azimun. Jahil dalam berakidah itu ialah bahaya yang sangat besar. Kata al-Imam Syarqawi rahimahullahu ta'ala dalam Hasyiatus Syarqawi 'ala al-Hidhidi Syarh Ummil Barahin. Al-jahlu fil aqidati khatarun azimun. Jahil dalam berakidah itu sangat besar bahayanya. Maka bila sangat besar bahayanya, benda yang lazim daripada sesuatu tu tidak memadai. Jadi kalau kita mengaji ada saja, mana lazim daripada sabit sifat ada, mana ternafi tiada. Itu lazim. Jadi dalam berakidah tak memadai dengan lawazim, dengan lazim-lazim tak. Dia kena sebut secara sarih, sebut secara jelas. Bila kata sabitnya Allah Ta'ala itu ada, maknanya mustahil Allah itu tiada. Allah Ta'ala sebut ataupun dalam hadis sebut hayyun, Allahu hayyun la yamut. Tak silap tu hadis. Hayyun la yamut, Allah itu hidup tidak mati. Kenapa diulang tidak mati? Kerana untuk menguatkan Allah Ta'ala betul-betul hidup. Bukannya ada hidup kemudian mati tak. Bila kata hayyun saja boleh kemungkinan ada mati. Dia hidup sementara kot hayyun tu. Tak, hayyun la yamut, mati hidup yang tak terima mati. Zat yang hidup yang tak boleh mati. Dia kuatkan lagi apa yang kita sabitkan. Itu fungsi dah kita mengaji sifat mustahil. Itu jawapan dia dalam Hasyiatus Syarqawi 'ala al-Hidhidi. Kalau ada orang pertikaian sifat 20, kenapa mereka ni mengaji ada lawannya tiada? Apa tu? Sedia lawannya baharu, ada lawannya tidak. Duk lawan apa? Lawan apa? Memang lawan ulama namanya. Sebab apa? Sebab ulama jawab dah. Iskal tersebut kenapa diulang-ulang? Sebab dia itu benda yang al-jahlu fil aqidati khatarun azim. Jadi walaupun dapat difahami dah sekalipun, benda lazim ini tak boleh dan tak memadai dalam berakidah yang perlu tahu secara yakin. Tak memadai dengan dilalah iltizamiyah secara lazim, tak perlu, tak boleh. Dia kena jelas, sorih, baru dia panggil akidah. Kalau tidak, maka tak perlu dah sifat qiyamuhu ta'ala binafsi, tak perlu dah sifat qidam dan baqa, kerana kita sudah mengaji sifat wujud. Sifat wujud, bila kata faham wujud, pewujud Allah Ta'ala itu tak ada baharu, tak ada baharu, tak ada kemudian, ataupun tak ada ataupun sedia dan kekal. Tak perlu dah sabit qidam dan baqa, faham dah wujud tu, wujud Allah tak sama makhluk. Jadi wujud makhluk itu, dia itu ada mula dan ada akhir. Maknanya wujud Tuhan tu tak ada awal, tak ada akhir. Tak payahlah qidam baqa, sebut juga. Begitu juga sifat qiyamuhu ta'ala bi nafsihi, tak payah dah sebut sebab dah faham sudah tu mukhalafatuhu ta'ala lil hawadith. Qiyamuhu ta'ala bi nafsihi dengan mana Allah Ta'ala tidak berhajat kepada tempat. Satu, Allah Ta'ala tak berhajat kepada fa'il pencipta. Hak tu sama mukhalafah dah tu. Mukhalafah lil hawadith, iaitu Allah Ta'ala bersalahan dengan makhluk dari sudut zat, sifat, perbuatan. Di zat Allah tu perlu bertempat tak perlu. Makhluk perlu. Zat Allah Ta'ala perlu bercipta, tak perlu. Tapi makhluk perlu. Tak payah dalam qiyamuhu bi nafsihi faham dan mukhalafah lil hawadith. Tak, sabitkan juga. Itulah dia panggil al-jahlu fil aqidati khatarun azim. Jahil dalam berakidah ni bahaya yang sangat besar. Maka kena sarih, kena jelaskan apa maksud di sebalik perkataan tersebut secara tafsir. Habis. Kemudian kata musannif rahimahullahu subhanahu wa ta'ala, habis. Kemudian kata 13. Dan satu sifat yang harus bagi Allah Ta'ala. Satu sifat yang harus ni berkenaan dengan sifatul fi'li, bukan sifatul zat. Sifatul fi'li iaitu sifat. Satu lagi, bila kata harus pada Allah Ta'ala ni, bukan kata kita ni boleh i'tikad Allah gini, boleh i'tikad Allah gitu. Itu salah. Kita wajib i'tikad bahawasanya Allah harus buat makhluk, harus tidak buat makhluk.
Bukannya harus tu makna pilihan atas kita. Pilihan atas kita, kita nak i'tikad Allah Ta'ala buat alam, boleh. Harus atas kita untuk kita pilih Allah Ta'ala mesti tak buat alam, boleh tak kan itu? Harus pada Allah Ta'ala tu pun wajib kita i'tikad. Wajib mesti kita i'tikad Allah Ta'ala itu boleh buat makhluk, boleh tidak. Tu maksud dia. Bukan kata harus ni boleh pilihan kita tak. Dan harus pada akal Allah Ta'ala itu harus, sifat harus Allah Ta'ala itu satu, iaitu merujuk kepada sifatul fi'li. Sebab sifat tu ada sifatul dhati, sifatul fi'li. Sifat yang merujuk pada zat, sifat yang merujuk pada perbuatan. Jadi sifat harus ni sifat yang merujuk pada perbuatan, iaitu Allah boleh buat makhluk, Allah boleh tak buat makhluk. Tu harus. Tu nanti akan datang. Maka tafriq lah semua tu. Kita mula ataupun tafasihah lah. Fasihah boleh juga. Dia kata 13 hak wajib, 13 hak mustahil, 1 hak harus. Dah apa dia 13 tu? Fasihah lah. Idza aradta ma'rifata idza aradta ma'rifata kulli wahidin min ath-thalathati tafsilan fa aqulu laka. Apabila berkehendak oleh engkau mengetahui secara tafsir satu persatu daripada 3 tu, wajib, mustahil, harus, maka aku kata, maka kita mula bilang sifat yang 3, yakni bilang dia panggil mana tartibul zikri, bukan tartibul aqli al-haqiqi. Bukan tartib hakikat itu lah. Allah Ta'ala itu wujud dulu. Ni buka aircon ni. Aku rasa panas macam wujud itu bukan kata sifat 20 ni mana wujud Allah Ta'ala ada sifat wujud dulu, kemudian kidar, kemudian bakok kan. Sekaligus semua tu 20 tu sekaligus. Cuma kita bilang satu-satu ni tartibul zikri dia panggil. At-tartibul zikri, tertib dari sudut sebut. Bila kita tak boleh nak sebut semua sekaligus serentak sesaat 20 tu, maka ulama fikir, sifat pertama nak buah. Bukan tertib ni Tuhan dah, bukan tertib hakiki, tertib zikri saja. Tertib zikri saja. Sudah akal kita nak sebut mana satu. Maka ulama fikir nak sebut apa sifat nombor 1. Jadi hak pertama-tama bila nak sebut tentang Tuhan, mesti nak sabit dia ada. Bila kita kata Zaid, sebelum kita bahas Zaid, mesti dia ada dulu. Barulah kita bahas Zaid tu baik ke buruk, dia hitam ke legam. Ni Pak hitam esok ni. Tu nak mari ya. Hitam ke legam, tinggi ke pendek dah. Tak bahas lagi. Dia bahas dulu, dia ni ada ke tak? Ada. Baru Allah Ta'ala para ulama pun meletakkan sifat hak pertama yang mesti dibahaskan wujud. Kerana kalau Allah Ta'ala tidak wujud, bahas sia-sia. Bahas pilah sifat hayat, sifat apa pun sia-sia. Kerana Allah Ta'ala itu tidak ada, sia-sia. Kerana Allah Ta'ala itu tidak ada, sia-sia. Bahas kalam Allah, hidup Allah, perhidup Allah, berkuasa Tuhan, berkehendak Tuhan. Jadi sia-sia. Buat apa? Kalau kira apa tadi? Adulah, hilang fokus. Allah Ta'ala ada. Bila Allah Ta'ala ada, maka apakah sifat yang berkaitan dengan ada? Ada Allah ni lagu mana? Ada awal ke tak? Ada akhir ke? Mari sifat kita makhluk. Ada Allah Ta'ala tu serupa makhluk tak? Tak serupa makhluk, mukhalafah lil hawadith. Waktu masuk qiyamuhu bi nafsi wa wahdaniyah. Lepas tu masuk sifat ma'ani lepas pada tu sifat ma'ani. Sifat ma'ani pun khilaf juga, nak start dengan apa? Nak start dengan hayat ke nak start dengan kudrat? Kalau start dengan kudrat kerana munasabah sebelumnya, iaitu sifat wahdaniyah pada af'al. Dia ada wahdaniyah pada zat, wahdaniyah pada sifat, wahdaniyah pada af'al yang lagi akan datang. Jadi hak akhirnya wahdaniyah Gafir dia orang terkeluar. Aduhlah. Wahdaniyah pada af'al, iaitu keesaan pada perbuatan. Jadi bila kait dengan perbuatan, dikait dengan apa? Kudrat lah. Jadi dia bahas kudrat. Lepas tu tu dia dah relate. Yang kata hayat pula, tiba-tiba mari hayat ke mana? Tiba-tiba mari hayat ni kerana kudrat, iradat, ilmu itu tidak akan sabit melainkan Allah hidup. Menurut tertib akal kita, kudrat itu nak bertugas, iradat itu nak bertugas, ilmu itu nak bertugas, mesti kena ada hayat dulu. Mesti sabit hayat dulu. Itu tertib sudut akal kita. Dari sudut Allah Ta'ala memang qadim belaka, serentak semua tu ada. Kita buat tertib ni untuk kita faham. Sebab kita ni makhluk, tak nak faham Tuhan secara direct gitu. Maka kita kena buat tertib dari dalil satu persatu. Maka
atas tariqah yang start dengan kudrat tu, dia buat kudrat dulu, lepas tu iradat, lepas tu ilmu, lepas tu hayat, lepas tu sama wasal kalam. Kenapa sama wasal kalam duduk di akhir? Kerana tiga-tiga ni dalil dia dalil sam'i yang kuat, bukannya dalil akli yang kuat. Dia didahulukan, dikemudiankan. Kenapa tiga ini sama dulu disebut kemudian basar? Kerana Al-Quran sebut wa huwas sami'ul basir, dia tak kata wa huwal basirus sami'. Dia sebut sama dulu baru basar. Dan sama itu lebih afdal daripada basar menurut pandangan sahih. Kalau ikut dalam kitab tasawuf pun sama. Kemudian diakhirkan kalam. Bila kata sama dulu kemudian basar, diakhirkan kalam. Hak tu tak ada pilihan, tak ada pilihan, kalam tu akhir. Itu disebut dalam kitab Fathul Majid Syarh Durrul Farid karangan Syekh Muhammad Nawawi bin Umar Al-Battani rahimahullah ta'ala. InsyaAllah kita baca kitab tu lepas kita tu ngaji dah. Dah tu ngaji tu. Tu. Cah baloi. Ni hak tu dia tengok dia bahas tertib. Kenapa ulama buat wujud dulu yang qidam maqaq sampai habis. Tu. Kemudian kenapa ma'nawiyah lepas tu? Senanglah, ma'nawiyah kerana lazim ada ma'ani. Sebab ma'ani itu malzum. Ma'nawiyah lazim, maka malzum kena ada dulu. Lazim mari. Lepas tu ma'nawiyah di belakang sebab ada malzumnya iaitu ma'ani. Tu. Habis tu mana panjang tu. Dan 13 sifat mustahil ta. Okey, kita bilang satu-satu. Kita bilang, yakni bilang tertib zikri lah dia panggil. Sifat yang 13 itu pertama apa 13? Wujud zati. Bila kata wujud zati, makna ada wujud ghairu zati, dia panggil wujud arami. Yang harus pula keluar. Ya Allah. Nyakit Zahir yang keluar. Bila kata ada wujud zati, mesti ada wujud ghairu zati, dia panggil sebagai wujud aradi ataupun wujud aridi. Wujud zati Allah Ta'ala, wujud semata-mata wujud Allah Ta'ala itu, dia panggil dia panggil bahasa ayah di sekarang, dia kata ada Allah Ta'ala itu cara-cara dirinya. Cara-cara diri bukan dia pergi jadi sendiri, bukan. Mana Allah Ta'ala ada tu kita tak boleh nak mikir lagu mana. Tapi Allah Ta'ala ada tanpa mula tu ya. Lagu mana Allah Ta'ala. Adapun kita ada aradi ataupun aridi, dengan mana ada kita dengan sebab lain, iaitu dengan sebab penciptaan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Tu disebut dalam kitab Tuhfatul Murid Syarhu Jawharatit Tauhid oleh Al-Imam Ibrahim Al-Bajuri rahimahullahu ta'ala. Kemudian Tuhfatul Murid tu dia ada bahas sikit lah wahdatul wujud. Tu tak payah. Ini dah gerak mampu tu. Habis. Pertama, wujud zati. Apa makna dia? Dengan makna ada Allah itu, tiada ada siapa-siapa yang menjadikan dia, menjadikan Allah. Jadi kalau kita mengaji sifat wujud betul-betul, kita akan faham akan datang qiyamuhu binafsi, iaitu Allah Ta'ala tidak berhajat kepada fa'il. Kerana kalau Allah Ta'ala berhajat kepada fa'il, wujud Allah bukan zati, wujud Allah aradi. Macam kita berhajat kepada fa'il, berhajat kepada pencipta, iaitu Allah Subhanahu wa Ta'ala, maka wujud kita dipanggil wajib aradiyun, ataupun kalau ada alif sebut aridiyun. Kena jaga-jaga. Kalau kitab tersebut ada alif, kena baca aridiyun. Kalau tak ada alif, dia baca aradiyun. Tu Kemudian kata musannif rahimahullah subhanahu wa ta'ala, dia kata apa? Ada hilang lah. Tu ada. Dan bukan ia Allah jadi sendirinya Allah. Ayat dia sekarang sebut ada dengan cara-cara dirinya, bukan ada dengan sendiri tak. Macam mana Allah Ta'ala ada dengan diri sendiri sedangkan dia tak ada? Tak boleh seseorang itu mencipta diri sendiri yang mustahil. Kalau tak, jenuh kita. Tiba-tiba dalam bilik ni ada kereta wira. Kereta wira siapa yang buat? Dia jadi sendiri. Tak payah gitu. Jadi tak boleh. Mesti akal kita akan mikir kalau ada kereta di situ, siapa punya kereta dan siapa buat dia. Mesti fikir gitu. Tak boleh sendiri-sendiri. Mana boleh sendiri ada tiba-tiba ada di sendiri aku tengok. Tak ada. Paling kurang jin lah. Habis. Tu. Kemudian kata musannif rahimahullahu ta'ala, dia kata apa? Dan mustahilnya Allah tiada. Tu lawan bagi sifat ada. Sifat ada itu sungguh. Sifat ada itu sungguh. Sifat tiada itu pun sungguh. Cumanya yang sabit sungguh di Tuhan ada.
Yang sifat tiada ni tidak sungguh di Tuhan. Jadi sifat wujud dia panggil wajib. Kita nak hukum hak wajib tu, yang wajibnya kita hukum wujud tu apa, bukannya wujud tu sendiri. Wujud itu sifat. Kita wajib apa? Wajib i'tiqad. Makna kita i'tiqad wujubul wajib. Mesti. Wujud kita terjemah apa? Mesti. Wajibnya apa? Wajibnya wujud. Jadi mesti sungguh Allah bersifat wujud. Mesti sungguh tu terjemah daripada wujub. Wajib itu sekarang ni sifat pertama lah, iaitu wujud. Kemudian hak tu wujubul wajib. Istihalatul mustahil. Mustahil mana? Mustahil tiada. Tiada tu mustahil. Istihalatul mustahil. Istihalah apa? Istihalah mesti tidak. Sekarang ni tiada ni sungguh ke? Dia jenis sungguh ke? Jenis subutiyun ke? Wujudiyun. Subutiyun. Tiada ni jenis sungguh, bukan ada. Dan tiada ni sungguh tak ni Tuhan? Tak sungguh. Dia panggil istihalatul mustahil. Mesti tidak sungguh tiada ni Tuhan. Dia panggil itu. Tiada tu mustahil. Istihalah terjemah dia mesti tidak sungguh. Kenapa sungguh? Kenapa kita tak terjemah mesti tidak ada? Kerana sifat tiada itu bukan ada, dia sungguh. Dia subutiyun. Maka kita kata mesti tidak sungguh tiada itu sabit Tuhan. Istihalatul mustahil. Istihalatul mustahilati min jumlatil wajibat. Imam Suhaimi kata istihalatul mustahil, tidaknya benda mustahil itu sebahagian benda-benda wajib pada akal. Yang mustahilnya tiada. Tak tiada, itu wajib. Ada, itu wajib. Tiada, itu mustahil. Tak tiada, itu wajib. Tak tiada tu ada lah. Lepas tu tak betul kalau buat contoh mustahil tu lam yalid wa lam yulad. Itu istihalatul mustahil. Istihalatul mustahilat min jumlatil wajibat. Maka Imam Suhaimi tegur kata tak betul ulama yang buat ataupun orang yang buat contoh lam yalid wa lam yulad dalam bab mustahilat. Kerana itu benda wajibat. Diulang itu ya Hafiz. Sampai ke 20, sampai ke 13 tu diulang terjemahannya sama. Mesti, tidak, sungguh, mesti, ada dan sebagainya. Ni mesti sungguh Allah bersifat ada. Allah bersifat ada tu wajib. Wujudnya mesti sungguh. Kenapa tak terjemah mesti ada? Kerana wujud tu bukan ada, dia sungguh. Tu terjemahan Melayu je. So serius sangat. Dan dalilnya dalil daripada sifat wujud baharu alam. Hak tu dalil ijmali. Dalil ada dua, dalil ijmali, dalil tafsili. Hak dari sudut min haitsul bayan lah, min haitsul bayan. Kalau ad-dalilu min haitsul qismi, dari sudut bahagiannya, ada dari sudut lain juga, iaitu dalil aqli, dalil naqli. Itu bahagian lain. Kalau dalil dari sudut bayan, menerang, ada ijmali, ada tafsili. Hak ni ijmali ya, baharu alam. Ringkas. Ringkas sangat. Okey, dalil dalam bab alam ini khilaf ulama pada 4 kaul. Khilaf ulama pada 4 pandangan. Dia nak ambil wajah. Sebab apa kita ambil alam? Sebab apa? 4. Pandangan pertama kata sebab alam itu imkan. Itu benda yang dia panggil istiwa'ul wujudi wal adam. Sama aja antara ada dengan tiada. Alam ni boleh ada, boleh tiada, sama je. Siapa yang murajjih? Allah Ta'ala. Yang mentarjihkan ada atau tiada? Allah Subhanahu Ta'ala. Lepas tu kaedah akal sebut at-tarjihu bila murajjihin mustahil. Tu dalam Kubra al-Yaqiniyah Syekh Dr. Ramadan Said Al-Buti rahimahullahu ta'ala. Tu pun silibus hampa lah akidah tu. Kubra al-Yaqiniyah. So disebut antara kaedah akliyah yang mustahil kita nak terima ialah at-tarjihu bila murajjihin. Ada berlaku sesuatu perkara tanpa ada yang menciptakan dia ataupun yang membuatnya. Jadi sekarang ni Allah Ta'ala mencipta kita ni ada. Siapa yang mentarjihkan kita ni ada? Allah Ta'ala. Asalnya bukan Allah, Tuhan lu. Tapi kenapa kita kata Allah? Kerana Nabi SAW kata, itu disebut dalam Faridatul Faraid,
fi ilmi al-aqaid Syekh Ahmad bin Muhammad Zain Al-Fatani. Dia kata asal dalil ni kembali kepada Tuhan, bukan Allah. Tapi kita sebut Allah kerana Nabi sebut Allah. Sebab Nabi perkenalkan Tuhan tu namanya Allah Ar-Rahmanur Rahim sampai habis. Tu yang pertama. Yang kedua ialah jihah. Kenapa kita kata, sebab kenapa kita pilih alam. Yang kedua, yang pertama tadi pandangan yang dipilih oleh Al-Imam Baydawi radhiyallahu ta'ala, yang kata imkan dari sudut haus. Yang kedua, kita pilih alam sebagai dalil ni kerana min haithul huduth, dari sudut baharu. Sebelum tu yang tadi tu imkan tu, maka ulama buat dalil, dia buat qiyas, qiyas iqtirani dia panggil lah, kaedah mantik. Kullu apa nama tu, al-alamu mumkinun, sebab imkan, bila imkan mungkin lah, al-alamu mumkinun, kullu mumkinin lahu sani'un, al-alamu lahu sani'un. Al-alamu mumkinun, alam itu mungkin. Ayat tersebut, al-alamu mumkinun, dia boleh jadi 5. Dia boleh jadi 5. Ni adalah romantik lah. Kalau dia semata-mata ayat, al-alamu mumkinun, kita tak nak berhujah semata-mata ayat, dia panggil, istilah dia qadiyatun. Istilah dia apa? Qadiyatun. Semata-mata ayat al-alamu mumkinun, tu qadiyah. Kalau dia al-alamu mumkinun itu lazimul qiyas, kalau dia jadi lazimul qiyas, dia panggil natijah. Lazimul qiyas ni kita susun ayat dapat natijah. Contoh natijahnya al-alamu mumkinun, contoh. Maka al-alamu mumkinun tu dia panggil natijah kerana lazimul qiyas, dia panggil lazim daripada qiyas. Qiyas ni ada ayat dia, qadiyah pertama, qadiyah kedua. Contoh kita kata tadi imkan tu, al-alamu mumkinun. Satu. Ayat kedua, kullu mumkinin lahu sani'un. Natijahnya lazim daripada dua ayat tu kita gabung, maknanya al-alamu lahu sani'un, alam itu baginya ada pencipta. Hak pertama tadi, kalau semata-mata ayat al-alamu mumkinun, dia panggil qadiyah. Kalau dia itu lazimul qiyas, dia panggil natijah. Kalau al-alamu mumkinun itu berada fil qiyas, dia panggil muqaddimah. Muqaddimatus sughra wal muqaddimatul kubra. Al-muqaddimatus sughra ayat yang pertama, al-muqaddimatul kubra ayat yang kedua. Itu dalam qiyasul iqtirani, terbalik dengan syarti terbalik. Syarti kalau ayat pertama kubra, ayat kedua sughra. Kenapa panggil kubra dengan sughra? Kerana berdasarkan afrad. Kalau sughra tu maknanya afrad dia kecil, kubra tu mana afrad dia lebih luas. Ni tak faham, dengar lah. Apa tadi? Qadiyah, lepas tu natijah, lepas tu muqaddimah. Kalau dia kata al-alamu mumkinun itu, dia cakap begitu tu tak, dia cakap al-alamu mumkinun itu bid-dalil, dengan dalil. Dia buat dalil menyatakan sungguh al-alamu tu mungkin. Itu dia panggil al-matlub. Istilahnya adalah al-matlub, yang dituntut. Kalau dia cakap al-alamu mumkinun itu tanpa dalil, dia saya cakap dia panggil dakwah. Dia panggil dakwah. Jadi dakwah ni apa? Dakwah ini satu istilah, kalau sebut tanpa dalil, tu dakwah. Tuduhan lah, tuduhan, dakwah dia panggil. Aku kata hang ni mencuri, tanpa dalil, tanpa saksi, dakwah tu. Tu kena pergi mahkamah jadi saksi semua tu, dia panggil dakwah. Ada mudda'i, ada orang yang mendakwa kamu ni mencuri. Sebab apa dia panggil dakwah? Kerana dia tu tak mengaku mencuri, lepas tu dia ni tuduh mencuri tanpa ada saksi. Mana hak tu? Tu dakwah. Jadi kalau dia buat satu perkataan yang tidak ada dalil, dia panggil dakwah. Kalau ada dalil, dia panggil matlub. Kalau dia ayat biasa, dia panggil qadiyah. Kalau lazimul qiyas, dia panggil natijah. Kalau fil qiyas, dia panggil muqaddimah. Tu kena ngaji mantik sikit. Nak bahas dalil ni. Tu yang kedua. Yang pertama tadi apa? Imkan, lepas tu huduth. Pandangan yang ketiga ialah al-huduth, al-imkan bi syartil huduth. Al-huduth al-imkan bi syartil huduth. Betul lah yang ketiga. Dia itu mungkin tapi dengan syarat hadis, dengan syarat baharu. Tu yang ketiga. Kalau yang tadi nombor 2 tu qiyas lah sendiri, yang huduth tu. Satu lagi, yang huduth itu aktsarul mutakallimin, pandangan kebanyakan ulama mutakallimin. Dia bubuh baharu. Contoh ni lah, kita ni baharu alam, mana dia pilih pandangan
min haithul huduth, bukan dari sudut imkan, bukan dari sudut al-imkan bi syartil huduth. Dan yang keempat pandangannya huduth wal imkan, dua-dua. Huduth wal imkan, dua-dua. Kalau yang pertama tadi kan kita kata imkan, jadi susun dalilnya al-alamu mumkinun wa kullu mumkinin lahu sani'un wal alamu lahu sani'un. Kalau hadis putus titik lah, al-alamu hadithun wa kullu hadithin lahu sani'un, al-alamu lahu sani'un. Kalau nak bubuh dalil atas hadis, kenapa kita kata alam ini baru? Oh, al-alamu mutaghayyirun wa kullu mutaghayyirin hadithun, al-alamu hadithun. Itu dalil bagi baru alam. Kenapa kita kata baru? Apa dalil dia? Al-alamu mutaghayyirun wa kullu mutaghayyirin lahu hadithun. Itu dalil atas dalil. Kalau di kita pandangan yang ketiga ataupun pandangan yang keempat, iaitu alam itu kita pilih alam kerana dari sudut mungkin dan hadis. Maka buat al-alamu mumkinun wa hadithun wa kullu mumkinin wa hadithin lahu sani'un, al-alamu lahu sani'un. Yang keempat ataupun yang ketiga tadi kita kata al-imkan ma'a syartil hadis. Bi syartil hadis. Tu samalah. Buatlah sendiri. Tu contoh dia panggil jihatud dalil. Kenapa kita pilih dalil alam? Tu empat khilaf. Tapi aktsarul mutakallimin pilih baharu alam. Kalau yang Baydawi pilih imkanul alam. Itu. Kemudian yang seterusnya dan kedua daripada sifat 20. Wallahu ta'ala alam. Wa sallallahu sallam ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa baraka wa sallam. Tak sempat lagi tahu ni. Ingat habis baru surat 11 tau. Sebab dia dah masuk sifat 20 lah. Dia main macam-macam lah pala. Wallahu ta'ala alam. Sambung pula hari Khamis insya-Allah ta'ala. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Allahumma zidna ilma warzuqna fahma. Allahumma zidna ilma warzuqna fahma. Allahumma zidna ilma warzuqna fahma. Wa sallallahu wa sallam ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa baraka wa sallam. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.